Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini kita masih lagi menumpukan perhatian kepada imbasan 2022. Dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara ialah imbasan 2022, cabaran pemberitaan media. Dan kita ada dua tokoh media ataupun tokoh wartawan yang sudah tidak asing lagi sebenarnya bersama kita di studio. Seorang berada di studio, seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Dan ini merupakan satu topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya, kerana kalau kita ikuti perkembangan media itu sendiri, ianya sebenarnya sudah jauh berubah daripada media tradisional kepada media yang mungkin jauh lebih mencabar, terutamanya media-media sosial terutamanya. Dan inilah antara perkara yang akan kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang berada di studio dan juga tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu yang menemani saya di studio ruang bicara ini, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang yang merupakan bekas pengurusi Bernama. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima Sehat, kasih kerana menjumpa saya. Alhamdulillah sehat, dan saya kembali ke Bernama. Saya sungguh gembira pada malam ini. Betul, kami juga terasa kehilangan sebenarnya seorang pengurusi yang cukup hebat sebenarnya. Terima kasih. Dan selamat kembali semula ke program ruang bicara ini. Terima kasih ya. Dan seorang lagi tetamu yang insya-Allah yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Dato' Zaini Hassan yang merupakan penasihat portal berita bebasnews.my. Tak tahulah sama ada kita boleh mengucapkan terima kasih kepada Dato' Zaini Hassan yang mungkin sudah pun mendapat isyarat daripada kami di studio ruang bicara ini. Assalamualaikum Dato'. Belum lagi, tak apa. Tapi kita tahu bahawa Datuk Zaini Hassan sebenarnya sudah pun bersiap sedia, dan insya-Allah kita akan hubungi beliau sebentar saja lagi. Dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun memberi ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baiklah, saya ingin mendapat terlebih dahululah pandangan daripada Datuk Seri Azman Ujang sendirilah. Ya. Bila kita bercakap tentang cabaran pemberitaan media, biarlah dulu Datuk Seri pun pernah menjadi seorang wartawan, kemudian sehinggalah dilantik sebagai pengurusi Bernama. Apakah secara peribadi Datuk Seri melihat bahawa sesungguhnya lah perkembangan media begitu cepat berubah sebenarnya, perkembangannya begitu pesat sekali, sangat radikal transformasi media. Kalau dulu kita cakap tentang media ataupun media arus perdana, kita rujuk kepada stesen TV, ahbab-ahbab utama kan, itu media arus perdana. Tapi sejak kemunculan media sosial, saya mahu percaya bahawa media arus perdana sekarang dipegang oleh media sosial, kerana audiensnya yang lebih besar, halayaknya lebih besar daripada misalnya ahbab-ahbab. Kita tahu semua ahbab masuk di Malaysia, di dunia pun edarannya menjunam. Betul. Dan banyak ahbab telah tutup. Yang terbaru sekali kita baca baru ini ialah salah sebuah ahbab yang terbesar di Indonesia, Republika, akan mencetak edaran terakhirnya pada 31 Disember ini, 2 hari lagi. 1 Januari dah tak ada ahbab tu. Maknanya bila orang baca handphone dan sebagainya kan, media sosial telah mengambil alih pada pandangan saya lah. Tagging yang kita beri kepada media arus perdana ni sekarang diambil alih oleh media sosial, kerana halayak dia, pembaca dia lebih ramai. Tapi sesuatu yang mungkin lebih menarik sebenarnya juga Datuk Seri, kenapa lebih ramai yang suka beralih kepada the so called media baru ini ataupun media sosial ini sebenarnya? Apakah dari segi laporan berita itu berbeza ataupun lebih pantas ataupun lebih cepat? Lebih cepat, lebih pantas, dan orang kata serta-merta lah dia boleh baca dalam handphone semasa dia driving, semasa dalam bas dan sebagainya kan. Jadi kalau nak baca akhbar besok pagi baru ada. Sedangkan berita yang kita baca pada akhbar pada pagi esok, kita dah baca malam ni dah, seluruh pada hari ni kan.
sebelum kita tidur dah kita tahu dah baca akhbar besok, ini dah saya dah baca malam dah, jadi dia hilang dia punya tarikan lah. Jadi akhbar pun tahu perkembangan ini, dan akhbar pun banyak buat perubahan lah, transformasi juga. Dia mengikut selera pembaca, tapi malangnya pembaca akhbar memang menjenam lah, terutama daripada Gen Y ni, generasi muda ni. Saya pernah bertanya, saya kalau bagi ceramah pada pelajar mas komunikasi media, saya kata bila anda semua akhir sekali membeli akhbar, surat khabar, angkat tangan. Tak ada seorang pun angkat tangan. Jadi saya rasa kecewa. Sebenarnya ya, kata pelajar maskom ni patut beli akhbar. Jadi saya mahu rakyat pada keseluruhannya masih taat pada akhbar lah, masih membaca akhbar lah. Kalau tidak, satu legasi ya akan hilang begitu saja. Betul. Setuju. Ya. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Datuk Zaini Hassan, iaitu penasihat portal berita bebas news.my. Barangkali Datuk, kalau kita bercakap, tadi pun saya berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan Datuk Seri Azman Ujang tentang cabaran yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam media ini sendiri. Bagaimana Datuk melihat, terutamanya macam ialah Datuk sendiri merupakan penasihat portal berita bebas news.my itu sendiri. Apakah Datuk melihat bahawa cabaran dan skop yang terpaksa dihadapi itu dan juga dimensi yang berbeza sebenarnya jika kita lihat di zaman kita dahululah kalau bandingkan dengan apa yang berlaku ketika ini. Datuk. Halo. Kita masih lagi gagal untuk menghubungi Datuk Zaini Hassan. Dengar. Silakan, Dok. Okey, terima kasih Datuk Syakawi dan juga sahabat saya Datuk Seri Azman Ujang. Ya, sama. Saya rasa soalan tersebut cukup menariklah, kerana saya dan Datuk Seri Azman Ujang kita berada dalam dunia kewartawanan ini sejak 30-40 tahun dulu. Jadi kita telah melihat dia punya evolusi lah. Evolusi dalam dunia media itu sendiri dan dunia komunikasi itu sendiri berubah. Daripada kita menggunakan typewriter pada satu ketika, kita guna telex untuk menghantar berita, kita guna radio foto untuk menghantar gambar-gambar melalui gelombang radio dan sebagainya, sehinggalah kepada hari ini kita melihat bahawa perkembangan teknologi digital tersebut telah telah mengambil alih segala-galanya apa yang berlaku dalam konvensional dulu. Jadi bagi kita beruntunglah. Saya mungkin Datuk Seri beruntung kerana kita dapat melihat perkembangan tersebut sejak 30 tahun, 40 tahun dulu, dan perkembangan teknologi digital ini bergerak dengan begitu pantas sekali. Kalau kita tengok iPhone kita mungkin dia akan datang bertukar setiap 6 bulan sekali, setiap 7 bulan sekali dan sebagainya, dan kita harus ingat itu adalah medium. Itu adalah medium komunikasi kita sekarang, bukan sahaja melalui voice tetapi juga melalui data dan sebagainya, dan data tersebutlah yang translatekan, menterjemahkan sesuatu berita yang kita baca di akhbar dulu kepada dalam bentuk digital sekarang, di mana sebagaimana Datuk Seri Azman tadi kata, kita boleh bawa ke mana-mana sekalipun dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau kita hidup 30 tahun dulu, itu adalah keselesaan kita. Okey, dan apabila kita bekerja dalam tempoh 20 tahun dulu, itu adalah keselesaan kita. Dan apabila kita berada dalam era sekarang, ini juga adalah keselesaan kita. Jadi bukanlah sesuatu yang kita anggap pada masa dulu itu adalah sesuatu yang menyusahkan, menyukarkan kita kena guna typewriter dan sebagainya, kerana itu adalah zamannya. Dan sekarang adalah zaman yang berbeza. Saya rasa ini adalah sesuatu yang saya selalu cakap tentang guru komunikasi. Marshall McLuhan, kita belajar dulu dalam sekolah komunikasi. Marshall McLuhan ini adalah seorang guru komunikasi, dan beliau telah mencipta satu teori pada 1964. Dia mengatakan bahawa pada masa itu dia mengatakan bahawa the message is not important, but the most important thing is the medium.
The medium pada masa itu, medium pada masa 1964 itu sudah surat khabar. Tetapi medium pada hari ini adalah telefon yang saya pegang sekarang ni. Betul. Jadi melalui telefon inilah mesej itu masuk. Jadi kita melihat bahawa teknologi tersebut telah mengubah segala-galanya. Dia telah mengubah cara hidup kita, dia telah mengubah segala-galanya, dan terutamanya dia telah mengubah macam mana media itu bergerak, media itu beroperasi, komunikasi itu beroperasi, dan komunikasi itu bergerak. Ya. Okey. Baik, menarik apa yang disebut oleh Datuk Zaini Hassan. Okey, kita nak mengimbas kembalilah. Ialah 2 hari lagi kita akan berada di tahun baru, Datuk Seri, dan kalau kita lihat pada tahun 2022 ini, banyak sebenarnya berita insiden-insiden ataupun isu-isu yang menjadi liputan berita yang begitu hebat sekali. Daripada pengamatan Datuk Seri sendirilah, apa antara berita-berita yang Datuk Seri anggap sebagai berita-berita yang meletup di tahun ini sebenarnya, Tok? Ya, tahun ini boleh dianggapkan sebagai pengamal media berpesta pemberitaan lah, reporting. Okay. Memang orang kata terlalu banyak, mungkin tak cukup tangan, tak cukup kaki tangan pun nak cover. Sebelum PRU 15 pada November 19, kita mengalami pandemik politik. Pandemik COVID, lepas tu pandemik politik pula. COVID sudah reda menjadi endemik. Jadi belum reda lagi politik yang menjurus kepada pilihan raya ke-15. Dan seperti yang kita tahu, dalam PRU 15 kita buat pertama kalinya menghadapi parlimen yang tergantung atau hang parlimen. Ini tak pernah berlaku. Berbanding dengan tahun PRU 14, lebih menakjubkan ialah buat pertama kali Barisan Nasional kalah dalam 161 tahun pada 2018 kan. Masa tu parlimen tak tergantung. Tapi kali ini tergantung kerana ada 3 coalition lah, 3 pakatan. Jadi tak cukup 112 tu. Jadi yang membawa kepada penubuhan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Pertukaran Agung kan. Jadi sekarang kita ada baru dapat kerajaan yang melepasi dapat undi percaya di parlimen. Jadi kita pada saya tak mungkin lagi berlaku Sheraton move, langkah Sheraton dan sebagainya lah, kerana ada anti hopping law, undang-undang anti lompat dan sebagainya. Bagaimana dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10? Itu juga mendapat liputan yang cukup meluas daripada media. Itu memang di dunia ni kita pernah dengar ada 7 wonders of the world. Di antara kebanyakan 7 wonders of the world ni, apa yang dia panggil 7 wonders of the world ni, kebanyakannya ialah struktur pembinaan macam Great Wall of China, tembok besar China, piramid di Mesir, Eiffel Tower di Paris, atau Taj Mahal. Tapi saya mau menganggapkan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ialah 8 wonder of the world. Wow. Wonder yang ke-8 di dunia. Sebab liku-liku dan ranjau-ranjau yang beliau lalui dan pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 ni memang satu pengembangan politik, perkembangan dunia. Malah mendapat liputan meluas di dunia. Setelah hampir 24 tahun menunggu apa yang beliau lalui, berjuang, masuk penjara, keluar masuk penjara dan sebagainya. Malah 2-3 hari lepas sebuah stesen TV di India yang dihostkan oleh Who Wants to Be a Millionaire. Who Wants to Be a Millionaire. Apa nama aktor? Baca lah apa? Amitabh Bachchan. Jadi pengacaranya bertanya, siapakah Perdana Menteri? Who is the Prime Minister of Malaysia? Yang ke-10. Pada soalan tu, yang pemenang Who Wants to Be a Millionaire tu dia yang menjawab soalan tu. Salah sebuah soalan, salah satu soalan lah.
Itu berita dunia yang mengambil. Okey. Cuba kita dapatkan juga pandangan daripada Datuk Zaini Hassan selaku penasihat portal berita bebasnews.my. Selain daripada isu PRU yang ke-15 ini, selain daripada isu pelantikan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10, apa lagi agaknya lah daripada pandangan Datuk sendiri isu-isu besar yang menjadi buruan dan juga mainan media-media kita sepanjang tahun ini tu? Okey, sebagaimana yang kita ketahui lah, sebagaimana Datuk Seri kata tadi, kita bermula dengan awal tahun telah semua lockdown lah. Kita tak boleh bergerak dan sebagainya. Walaupun kita tak boleh bergerak, tetapi media masih berjalan. Media masih menyampaikan berita-beritanya walaupun kita semua lockdown, duduk dalam rumah, tetapi kita bekerja dari rumah dan sebagainya. Dan selepas pada itu kita melihat bahawa sudah tentulah politik kan, sudah tentu politik, pesta politik kita dah berlangsung selama 2-3 tahun dan sebagainya. Dalam sesuatu masa kita mempunyai 3 Perdana Menteri sekali kan. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi tarikan bukan saja oleh wartawan tetapi oleh penganalisis politik dan sebagainya lah. Betul. Itu adalah satu pesta lah bagi kita, sebagaimana yang Datuk Seri kata tadi, itu adalah sesuatu yang besar lah bagi mana-mana wartawan ataupun syarikat media sekalipun lah. Kita pernah membuat liputan macam mana krisis politik di negeri-negeri, terutamanya di Sabah dulu kan. Sabah dulu angkat sumpah tak jadi dan sebagainya. Dia menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi orang media. Sesuatu yang bad news is a news. It's a good news. Good story. Sesuatu yang bad news is a good news. Jadi begitu juga menjelang akhir tahun ini kita melihat tragedi tanah runtuh dan sebagainya. Dia telah merancakkan lagi liputan berita itu sendiri. Kita wartawan telah berkampung di tempat kejadian selama 1 minggu lebih. Dan sebagainya. Begitu juga sebelum itu kita melihat kejohanan bola sepak Piala Dunia dan sebagainya. Dia telah menghilangkan sedikit kita punya masyarakat punya kegelisahan mengenai politik negara dan sebagainya. Dia telah ambil transfer kat itu sekarang EFF pula kan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku itu adalah sesuatu bagi pihak media. Kita mahu melihat sesuatu itu berlaku kan. Itu akan menjadi selling point untuk syarikat-syarikat media kita. Kita tengok media besar di dunia sekalipun di Amerika, contohnya CNN, BBC dan sebagainya, mereka mahu melihat sesuatu perkara itu tercetus. Kerana apabila sesuatu perkara itu tercetus, maka media akan mendapat rating yang tinggi dan sebagainya, dan pada masa itulah mereka akan berlumba antara satu sama lain untuk mendapatkan berita-berita panas, berita-berita eksklusif dan sebagainya. Di Amerika lah, kita ambil contoh lah, CNN lah. Apabila pelantikan presiden berlaku, maka pada masa itulah mereka akan membuat ulasan 24 jam terhadap perkara tersebut. Begitu juga di Malaysia. Kita melihat ada juga channel berita swasta yang membuat liputan tanpa berhenti berkenaan dengan sesuatu isu. Jadi bagi kita sebagai pengamal media, bad news is a news. Bad news is a good news for us. Jadi mana dia, bukanlah kita nak minta sesuatu benda yang berlaku, tetapi itu adalah orang kata asam garam kita lah sebagai orang media. Kalau saya tambah silakan. Saya tambah Datuk Zaini cakap tadi 3 Perdana Menteri. Sebenarnya sejak Mei 2018 kita ada 5 Perdana Menteri. Mei Perdana Menteri masih ada Datuk Seri Najib, Datuk Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Ismail Sabri, dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 5 ini. Ini rekod dunia. Pada saya rekod dunia yang mungkin tidak boleh diatasi lah. Dalam masa 4 tahun ni ada 5 Perdana Menteri. Saya juga nak tanya Datuk Seri dan juga nanti Datuk Zaini Hassan satu persoalan yang sama. Dari aspek reporting itu sendiri, cara kita menyampaikan berita itu sendiri. Daripada pengalaman Datuk Seri sendiri, apakah Datuk Seri melihat bahawa
reporters kita ataupun wartawan kita, media kita sebenarnya telah berjaya sebenarnya memberikan kesan ataupun impak yang diinginkan oleh penonton-penonton, pembaca berita, pembaca akhbar dan sebagainya. Saya sebagai wartawan veteran seperti juga Datuk Zaini, saya mengutamakan nilai berita, apa dalam bahasa Inggeris panggil news value. Okey. Saya lebih sepanjang karier saya menekankan pada orang-orang yang bekerja dengan saya, kualiti daripada kuantiti. Lebih pentingkan kualiti berita tu. Misalnya baru-baru ni saya nampak ada penurunan sikit. Ini kritikan membina lah, bukan nak berkongsi pengalaman kan. Kalau boleh diserapkan kritikan membina daripada saya sebagai wartawan veteran. Okey, Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kabinet misalnya, senarai kabinet. Jadi live telecast, press conference tu, sidang akhbar tu, saya mengharapkan soalan-soalan yang bernas, ditanya kepada Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri kata ada soalan apa-apa, adalah 1-2 soalan. Sepatutnya soalan yang paling rakyat nak dengar sekali ialah patut tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh Datuk Seri Anwar jelaskan kenapa calon yang kalah dalam pilihan raya dilantik sebagai dalam kabinet, sedangkan yang menang ada yang tak dilantikkan. Rakyat nak tahu tu. Kita nak dengar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, tapi tak ditanya. Dalam kes yang Batang Kali, tanah runtuh, Menteri Alexander Nanta baru-baru ini dia menjelaskan bahawa JKR telah membuat pemantauan berpuluh-puluh, beratus-ratus kawasan yang berbahaya. Tapi dia tak sebut yang berbahaya yang runtuh baru-baru ini yang mengobarkan 31 nyawa tu tidak ada dipantau, pemantauan. Jadi reporter patut tanyalah. Kenapa? Jadi dia kata kita menggunakan peralatan canggih termasuk drone dan sebagainya, tapi yang nak runtuh yang baru-baru ni tu kenapa reporter tak tanya pada menteri? Jadi saya kecewalah dari segi itu. Jadi adalah kewajipan wartawan membuat persiapan lah sebelum menghadiri sidang akhbar kan. Okey, nanti soalan yang sama juga saya nak tanya kepada Datuk Zaini Hassan, tapi Datuk, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami mengikuti ruang bicara ini, seperti biasalah saya ulangi lagi, kami juga sebenarnya mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan tetamu di studio dan juga tetamu yang kita hubungi melalui kemudahan telefon. Jadi gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan,
Tuan kau timah sikit Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang imbasan 2022 Cabaran Pemberitaan Media. Tadi pun kita dengar pandangan daripada Datuk Seri Azman Ujang. Kita nak juga dengar pandangan daripada Datuk Zaini Hassan. Ini berkaitan dengan liputan kes-kes yang dianggap sebagai kes-kes yang mahkamah terutamanya lah, Datuk, yang berprofil tinggi seperti perbicaraan Datuk Seri Najib Razak dan isteri. Itulah sepanjang bulan Ogos tu, inilah yang mendapat liputan yang begitu meluas daripada media-media kita. Jadi apakah Datuk melihat selain daripada itu, apa lagi sebenarnya isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh yang mungkin boleh kita sifatkan sebagai the headline sebenarnya dalam media-media kita, Datuk? Ya, selain daripada berita mahkamah sebagaimana yang Datuk bagi tahu tadi, banyak lagi berita-berita mungkin tentang isu sekarang ni. Saya rasa isu yang terbaru ni ialah berkenaan dengan kononnya ada penjualan Menara Kuala Lumpur, isu-isu berkenaan dengan cerita penyelewengan itu dan ini dan sebagainya. Begitu juga dengan isu harga barang, isu kekurangan bahan-bahan di pasaran, termasuklah telur ayam dan sebagainya. Jadi itu adalah isu-isu rakyat. Jadi kita harus ingat bahawa salah satu daripada elemen media untuk mendapat tarikan daripada pembaca, tarikan daripada penonton dan sebagainya adalah berkenaan dengan isu-isu rakyat. Isu-isu rakyat berkenaan dengan kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya. Macam mana dalam tempoh kerajaan baru ni, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan baru bagi mengatasi perkara tersebut. Sedangkan mereka pernah bercakap semasa mereka menjadi pembangkang dulu bahawa mereka ada formula ajaib yang mereka kata boleh lakukan. Jadi apabila mereka memerintah sekarang, saya rasa mereka harus mengkotakan apa yang mereka kata dulu. Mereka harus walaupun bagi kita itu adalah sebagai orang media, kita mendengar apa yang mereka cakap itu, bagi kita boleh analyse lah, kita tahulah kebenaran sesuatu perkara tersebut, janji-janji manis dan sebagainya. Kita tahu menilai pasal kita bergelumang dalam perkara tersebut dah lama, terutamanya wartawan veteran. Kita tahu sama ada perkara itu betul atau tidak. Tetapi janji-janji rakyat yang menerima perkara tersebut juga menaruh harapan bahawa nasib mereka akan dibela, harga barang akan turun. Contoh dia, kalau telur tak ada, telur akan masuk walaupun telur import dan sebagainya. Walaupun kita ada pengeksport telur, tetapi sekarang kita kena import telur. Itu adalah sesuatu yang saya rasa kerajaan sekarang ni perlu melihat. Dan kita harus ingat bahawa blok pembangkang sekarang ni adalah satu blok pembangkang yang kuat. Sama ada mereka menggunakan parlimen sebagai landasan untuk menyerang, untuk mengkritik, untuk menegur sebelah sana. Dan kita harus ingat mereka juga menggunakan soldadu cyber. Soldadu cyber mereka. Kita harus ingat dalam parti politik semua ada soldadu cyber. Dan soldadu inilah yang memikirkan, yang memerah otak setiap malam, setiap hari untuk memikirkan apa dia perkara-perkara yang boleh dimainkan supaya dimainkan emosi rakyat tersebut terhadap kerajaan semasa dan sebagainya. Jadi kita harus ingat, dalam dunia tanpa sepadan sekarang ni, apa-apa pun boleh berlaku. Kita bukan hidup dalam zaman surat khabar dulu. Surat khabar is a one day old stuff. Satu hari 24 jam, besok baru dapat cetak. Sekarang ni tengah cetak disilang dan besok kita baru edarkan di seluruh negara. Dah one day old news. Tetapi sekarang ni is a matter of second. Perkara yang berlaku tadi, orang akan tweet ke, orang akan masuk Facebook ke dan sebagainya, kita dah tahu apa yang berlaku. Jadi
Jadi itulah bagi saya kerajaan juga harus menerima hakikat lah. Kita jangan kalau media mengkritik kita akan melenting, tak boleh. Sebagaimana yang Datuk Seri kata tadi, quality of question during press conference itu adalah amat penting. Pada zaman kita dulu, kita boleh tanya direct a very nasty question kepada menteri-menteri ataupun Perdana Menteri, Wahimah Perdana Menteri sekalipun pada masa itu. Contohnya, kita banyak lama kita berkhidmat di bawah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri pada masa itu. Dan beliau ni mempunyai karakter yang special sikit. Dan beliau suka soalan-soalan yang kritikal. Beliau suka mendengar soalan-soalan yang kritikal dan reporter juga suka menanya soalan yang kritikal kepada beliau kerana beliau akan memberi jawapan yang baik yang menjadi besok headline keesokan harinya. Jadi saya mengesyorkanlah sebagaimana yang Datuk Seri kata tadi, wartawan-wartawan harus berani bertanya, harus berani bertanya, mencari jawapan. Kita nak cari jawapan. Contoh daripada yang tadi, kenapa dilantik pihak-pihak yang mempunyai masalah, sedangkan semasa kempen pilihan raya selama ni itulah orangnya yang dituju, yang di-attack oleh pihak pembangkang, tapi akhirnya dia jadi sebalik. Jadi rakyat menjadi keliru. Jadi sebagai wartawan yang ingin menyampaikan kepada lidah kita ni menjadi lidah rasmi rakyat, so kita kena bertanya soalan tersebut. Kita kena letak diri kita sebagai rakyat. Rakyat pun bertanya soalan tersebut. Datuk Seri Azman pun bertanya soalan tersebut sebagai editor. Dan kita sendiri sebagai wartawan harus mempunyai tanggungjawab untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi saya rasa kalau wartawan-wartawan muda yang dengar perbincangan kita pada malam ini, saya rasa itu adalah kewajipan kita. Bukan lagi kita bertanya soalan-soalan yang orang kata a safe question lah. Dan dalam masa yang sama kita juga meminta pihak di sebelah sana, Perdana Menteri ke-10 kita dan jemaah menterinya dapat menerima walau Wahimah soalan-soalan yang kritikal dan sebagainya, mereka dapat menerima dengan hati yang terbuka, secara profesional, kerana itu adalah fungsi pihak media sebenarnya. Jadi kita jangan, orang kata kalau tanya soalan tersebut kita akan marah, dari mana you datang, you dari media mana, disebabkan you datang dari media tu saya tanya soalan. I think benda tu tak boleh lagi. Benda tu tak boleh lagi. Kita harus ingat di negara jiran kita di Indonesia, sebuah negara yang mengamalkan kebebasan media yang begitu mutlak. Saya rasa selepas era Suharto, kita melihat bahawa wartawan-wartawan dia adalah sesuatu yang sadis lah bagi kita. Perkataan sadis apabila dia tanya soalan itu, mana dia mungkin orang tu akan pensan lah. Tetapi itu adalah kebiasaan di Indonesia. Biarlah kebiasaan itu mengalir dalam konteks media di Malaysia. Dalam konteks orang kata dalam konteks arena media di Malaysia. Saya rasa saya berharap bahawa Perdana Menteri ke-10 kita lebih terbuka dalam perkara ini, jangan melenting, walaupun media kadang-kadang membuat spekulasi, membuat analisis yang kritikal, janganlah diambil tindakan mahkamah dan sebagainya, kerana saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak baik sama sekali. Jangan tambah Datuk Sekretari. Peranan bukan nak angkat bakul sendiri, Tok Zaini. Peranan bertanya soalan yang kritikal yang ada orang kata dia dimain dengan oleh saya dan Datuk Zaini. Sehingga kan kalau kita menghadiri sidang akhbar, bukannya perkara yang nak diberitahu oleh yang memberi sidang akhbar tu yang menjadi headline besoknya. Soalan yang kita tanya, soalan yang kita tanya tu menjadi page one lead, bukan satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri dan juga Datuk Zaini.
Mungkin juga ada yang memberi pendapat mengatakan bahawa kadang-kadang sesuatu saluran media itu juga menghadapi masalah sebenarnya. Dan kadang-kadang laporan itu bila dibaca, bila dilihat seolah-olah macam bias kepada pihak-pihak tertentu, sedangkan mungkin bukan itu maksud mereka, tetapi kerana seolah-olah ada kawalan-kawalan, ada tangan-tangan, ada suara-suara yang mungkin tak dapat kita dengar, tangan yang tak dapat kita lihat, tetapi mengawal apa yang disiarkan di media-media tertentu. Apakah ini juga satu masalah yang perlu dilihat secara serius? Ya, mungkin macam akhbar kan, dia ada tuan punya dia. Mungkin dia ada agenda jugalah. Tapi pada keseluruhannya saya rasa media, pertubuhan media tu harus profesional, profesional dalam menjalankan tugas dan sebaik mungkin. Jangan ada bias dan sebagainya. Kalau ada bias, orang dapat kesan tau dengan mudahnya. Jadi masa zaman Datuk Seri jadi pengerusi bernama, ini satu contoh dan juga pengalaman Datuk Seri sendiri. Pernah tak Datuk Seri apabila ada wartawan-wartawan bernama yang mengeluarkan berita, kemudiannya mungkin tidak disukai oleh pihak tertentu, mendapat kritikan dan juga mendapat teguran? Ya. Memang berlaku, dan saya banyak menerima lah teguran-teguran beginilah. Saya kena perjelaskan lah. Saya kata sebagai sebuah agensi berita nasional, kita adil lah secara kita. Saya rasa di Bernama ni jarang sekali kita mendapat teguran apalagi tindakan mahkamah. Tak ada. Tindakan macam akhbar, Datuk Zaini pun boleh berkongsi, mereka membayar kos yang besar juga, tinggi juga, kena dalam saman sebagainya kan, legal suit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dia Bernama, kita lebih berwaspada tu sejak ini. Okey, mungkin kita dapatkan respon daripada Datuk Zaini tentang apa yang Datuk Seri sebut. Yalah, kadang-kadang laporan-laporan yang disiarkan di akhbar-akhbar, khususnya lah di media-media yang yang private, kita sebutlah politik, ada yang menyiarkan berita-berita politik, ada yang menyebut tentang pembunuhan karakter dan juga pengaruh dan public opinion dan sebagainya. Antara pengalaman-pengalaman yang anda tempuhi sebenarnya, Datuk Zaini Hassan, mungkin boleh kita kongsi bersama agaknya. Ya, saya cuba nak bandingkan dengan agensi berita di Bernama dan juga surat khabar. Ya, surat khabar ni mempunyai banyak kolom, mempunyai banyak komentari item yang ditulis oleh penulis dan sebagainya. Dan begitu juga kita harus ingat surat khabar ni bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan bahan-bahan berita yang menarik, yang juicy dan sebagainya. Dan dalam tempoh tersebut mungkinlah ada perkara yang tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu. Saya sendiri pernah menghadapi masalah tindakan mahkamah di mana saya keluar masuk mahkamah disebabkan satu dalam kolom saya lah, kolom tweet saya, terhadap satu isu yang saya tulis berdasarkan maklumat yang saya dapat. Dan saya buat analisis dalam kolom saya, dan kemudian orang tersebut mungkin dia mengatakan itu diri dia, walaupun saya tidak sebut siapa-siapa, mungkin ada sedikit innuendo kat situ, dan dia saman saya, dengan kita harus kita kena concentrate pula kita punya masalah di mahkamah dan sebagainya untuk kes tersebut. Dan akhirnya saya mendapati selepas dia kata orang politik lah, selepas dia kata kes dah sejuk, tak ada orang lagi dah bagi tumpuan terhadap kes tersebut, kita ambil langkah untuk settle out of court lah. Jadi kita harus ingat bahawa salah satu bukan saja character assassination terhadap orang politik juga nak character assassination terhadap media tersebut. Bagi pasti kalau mungkin mereka melihat bahawa media tersebut berpengaruh and influential media dan sebagainya, dia harus melakukan sesuatu dengan melalui tindakan mahkamah bagi memastikan bahawa
surat khabar tersebut menjadi masalah. Ya. Saya rasa saya banyak tulislah tentang perkara tersebut, macam mana berlaku di Singapura apabila orang mengkritik kepimpinannya, maka tindakan mahkamah akan dilakukan dan sebagainya. Itu pasal saya, bagaimana soalan tadi, saya berharap dalam kerajaan baru ini, dalam kepimpinan Perdana Menteri ke-10 ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau akan lebih terbuka. Kerana kita harus ingat bahawa beliau struggle untuk mendapat jawatan Perdana Menteri selama 24 tahun. Dan beliau dapat menjadi Perdana Menteri, beliau haruslah memikirkan macam mana kerja orang media, macam mana media itu berperanan, macam mana media itu bergerak dan sebagainya. Kita harus faham. Kerana itulah fungsi media di mana-mana sekalipun di dunia, kecuali di negara sosialis ataupun negara komunis. Jadi selain daripada itu, semua negara yang mengamalkan sistem demokrasi, mereka akan mengadakan satu sistem media yang bebas, walaupun bukan bebas 100%. Di Amerika sini tak ada bebas 100%. Kalau dia melibatkan perang di Iraq contohnya, dia bukan lagi akan bersimpati dengan Iraq, tetapi dia 100% akan bagi kepada tanah airnya. Jadi saya rasa itu pun tidak ada kebebasan walaupun di negara maju di Amerika. Jadi saya rasa itulah ulasan saya. Menarik. Baik, kita akan berehat buat seketika, buat kali terakhir sebenarnya. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Dr. Muzaffar, saya difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syarkawi. Boleh dengar suara saya? Jelas sekali. Jelas sekali ya. Telefon rumah. Okey, selamat petang kepada semua ahli panel dua datuk mengenai isu media lah cabaran saya setujulah, banyak benda dah berubah lah. Zaman sekarang lebih pada online lah, Syarkawi. Betul. Tapi yang malangnya berita online, tapi kadang-kadang mesyuarat, bengkel, kursus, seminar kat pejabat masih lagi nak buat secara semuka, padahal online pun okey juga. Itu yang kelakar dia. Tapi tak apalah, side issue. So kalau sebut pasal media ni kan, so yang paling penting kebebasan lah. So macam you all kasih kita orang call you all tengah-tengah malam untuk bagi share kita punya opinion, ambil risiko sama ada soalan tu ataupun pandangan tu pedas atau tidak. Media lain tak ada, jarang saya tengok. So saya nak ucapkan tahniah kepada Ruang Bicara. So bekas pengungsi bernama, you should be proud Terima kasih. over this show. Terima kasih. So rancangan lain tak ada tau, rancangan lain banyak show sendiri je. I said this many times. So I dah cakap tahniah kat you, I think setiap tahun I cakap. Betul. Thank you. Kebebasan tu penting tau. Tak bebas, kita macam then you become shock sendirilah. Kualiti you all punya laporan menurun tau. Sebut pasal kualiti, saya pun selalu menulis juga. Saya rasa saya ni part time wartawan juga. Sebab saya dah berulang tahun menulis surat khabar. Kadang-kadang artikel saya appear sebelah Datuk Azman Ujang. Tak tahu dia perasan saya ke tak. Betul. Faham. So saya pun dah macam mana, dah berulang tahun saya berurusan dengan editor ni. Media cetak, media online pun saya dah berurusan. Dah tahu dah apa diorang punya selera. So diorang nak yang berkualiti. Tapi berkualiti is very subjektif. Lain editor, lain dia punya pemikiran, lain otak dia tau. Minta maaf saya guna perkataan ni so it's very subjektif lah. Susah nak tahu sama ada berkualiti ke, soalan kritikal ke, pendapat kritikal ke, berkualiti ke. Susah. So saya pun itu dia tengok. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar, satu observations yang cukup menarik sebenarnya. Itu yang disuarakan oleh seorang, dia juga sebenarnya banyak menulis dalam media dan sebagainya. Jadi mungkin dia tahu jugalah apa yang dimaksudkan dengan kebebasan media dan sebagainya. Tetapi apa yang ingin saya dapatkan pandangan daripada Datuk Seri Azman Ujang. Ini berkaitan dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Menteri Komunikasi Digital. Dan yang berhormat menyebut bahawa tentang fake news, berita-berita palsu yang kadang-kadang dimainkan. Mungkin ini juga menjadi satu masalah yang perlu diberi perhatian yang serius. Kadang-kadang ialah orang cepat mempercayai berita-berita palsu yang dimainkan dalam media sosial khususnya. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini juga antara perkara yang sekiranya tidak diberi kawalan
kendiri terutamanya, ianya mungkin akan menimbulkan masalah juga. Ini memang jadi fenomena yang begitu dah jadi isu besar, fake news ni. Kalau kita baca fake, mula-mula pada kita baca sepintas lalu, kita ingat benda tu betul. Jadi cuma kemudian diberitahu berita ni fake. Jadi inilah beza dia. Kalau akhbar, walaupun akhbar menurun dia punya edaran sebagainya, dia punya kawalan dia berperingkat-peringkat. Kalau media sosial ni siapa sahaja, everybody is a writer now. Kalau macam Asia, everyone can fly kan. Dia sekarang ni dulu kalau nak jadi wartawan kan ada kursus, ada UiTM dan sebagainya, ada pengalaman dan sebagainya. Sekarang everybody can write. So inilah dia punya orang kata setback dia besar sekali. Tapi Datuk Seri sendiri secara peribadi, kalau isu seperti ini, walaupun kita tahu ada saluran di mana mereka boleh menyemak sama ada berita itu betul ataupun tidak, tapi apa lagi yang perlu dilakukan? Ialah mungkin juga Kementerian Komunikasi dan digital ini sendiri yang perlu lakukan. Pernah disebut dulu kita perlu ada media council atau majlis media ataupun press council, dulu kita panggil press council, tapi di Malaysia ni setakat ni belum diwujudkan lagi media council. Kalau ada media council ni, apa-apa aduan dan sebagainya, macam di Indonesia dia panggil Dewan Pers, Dewan Pers kan, sangat berpengaruh. Kalau Presiden Jokowi pun dia nak buat aduan terhadap laporan media, dia melalui Dewan Pers ni. Saya rasa sudah terlalu lewat jugalah. Berpuluh tahun dulu pernah diura-urakan nak tubuhkan media council atau press council, tapi setakat ni macam mana, mungkin ada bangkangan ataupun ada, saya ingat dulu bos-bos media tidak setuju melihatkan media council ni sebagai satu lagi sekatan ataupun halangan. Jadi pernah digubal undang-undang pun oleh AG masa tu, Peguam Negara, tapi tidak kesampaian. Tapi saya rasa dalam menangani masalah fake news ini, kita boleh juga kita wujudkan media council lah, supaya apa-apa aduan tu kita tak perlu pergi mahkamah terus, ambil tindakan undang-undang, pergi melalui media council. Jadi saya nak supaya media council ni dihidupkan semula oleh idea dia, proposal. Menarik. Saya diberitahu Datuk Seri, kita dah boleh hubungi Datuk Zaini Hassan melalui Zoom. Jadi kita dapat melihat wajah beliau yang handsome. Peringkat akhir ya. Walaupun kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Okey, Datuk Zaini, barulah nampak wajah anda di kaca TV kami. Baik. Sesuatu yang penting jugalah, tadi pun Datuk Seri Azman Ujang sentuh tentang kewujudan itu yang di-refer kepada Majlis Media Malaysia. Apa lagi yang perlu dilakukan? Kadang-kadang kami di media juga menghadapi masalah sebenarnya Datuk Zaini, terutamanya untuk membawa ataupun menghubungi menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, terutamanya untuk kami panggil ke program seperti Ruang Bicara ini untuk bertanya apa saja. Tapi kadang-kadang menjadi masalah jugalah kepada penerbit-penerbit kami untuk menjemput mereka. Mungkinlah kesibukan kerja, tak tahulah, tapi apa yang perlu mereka lakukan untuk membantu media seperti kami di Bernama ini khususnya? Ya, saya rasa kalau mana-mana pemimpin ataupun mana-mana jemaah menteri tidak mahu menggunakan media, saya rasa itu ada satu masalah bagi beliau lah. Satu masalah, satu kebodohan lah kita kata, quote unquote, bagi beliau lah. Mereka harus menggunakan media sepenuhnya, kerana mereka harus ingat bahawa antara elemen mereka naik menjadi pemimpin, menjadi menteri sekarang ni disebabkan oleh peranan media. Sama ada media sosial ataupun media arus perdana ataupun media bukan arus perdana dan sebagainya. Pokoknya media telah menyampaikan mesej tersebut kepada rakyat untuk memilih mereka. Jadi saya rasa mereka harus menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menggunakan media sepenuhnya. Jadi Datuk, berbalik kepada apa yang ditanya tadi tentang fake news dan juga majlis media tersebut, saya amat tertarik tentang soalan ini. Memang saya menjadi salah seorang daripada peminat lah kalau ditanya tentang soalan ini. Satu ialah tentang fake news.
kita pernah masuk dalam forum-forum sebegini ya, semasa cadangan untuk menggubal undang-undang berita tidak benar satu ketika dulu. Dan saya sebagai orang media sendiri pun saya menyokong perkara tersebut disebabkan oleh perkembangan social media yang tidak boleh dikawal. Terlalu banyak fake news dan sebagainya, dan kita perlukan satu undang-undang bagi memastikan bahawa perkara ini dapat dikawal, dapat dikawal lah. Tetapi malangnya apabila pada 2018 apabila satu kerajaan naik, mereka telah menghapuskan undang-undang itu. Saya tidak tahu kenapa. Dan pada hari ini Menteri Komunikasi dan Digital kita bercakap perkara yang sama tentang fake news. Sedangkan kita telah mempunyai satu undang-undang yang boleh mengekang perkara ini. Dan berbalik kepada majlis media lah, ataupun media council ini, bagi saya ia sudah sampai masanya untuk kita menubuhkan media council bagi memastikan, kalau dulu editor dia tak berapa suka tentang perkara ini, dia tak ingat bahawa pada masa itu kebanyakan media-media disaman terus ke dalam mahkamah. Dan tetapi apabila ada media council ini bergerak, maka tribunal media tersebut akan bergerak mengambil alih peranan mahkamah itu sendiri, kecuali kalau ada saman-saman jenayah dan sebagainya, itu kita kena masuk mahkamah. Tetapi melalui peranan media, majlis media ini, mereka boleh mendengar isu-isu yang membabitkan komplain daripada rakyat terhadap kelakuan media tersebut. Kita tengok di United Kingdom ni, dia ada satu commission di mana complaint bureau commission on media, di mana commission tersebut bergerak untuk mendengar kes-kes yang diadukan oleh rakyat terhadap kelakuan media tersebut. Bukan saja media, tetapi syarikat pengiklanan, contohnya syarikat PR company dan sebagainya. Contoh dia, kita ambil satu contoh. Apabila satu iklan keluar di televisyen dan iklan tersebut boleh mempengaruhi secara langsung ke atas kanak-kanak. Kanak-kanak akan terpengaruh untuk membeli permainan tersebut. Maka apabila ada rakyat membuat aduan kepada komisen ini, dan komisen ini akan berhak untuk panggil media tersebut dan dilakukan satu perbicaraan di dalam tribunal, bukannya di dalam mahkamah, di dalam tribunal, macam tribunal pengguna lah. Di dalam tribunal itu untuk mendengar kes-kes tersebut. Jadi saya rasa bagi mengekang penyebaran fake news, bukan, bagi mengekang serangan-serangan pihak-pihak tertentu terhadap media, di mana saman-saman jenayah dan sebagainya, saman-saman dihasutan dan sebagainya, saya rasa kita boleh wujudkan majlis media ini, dan majlis media lah melalui tribunalnya akan mendengar kes-kes tersebut. Saya setuju dengan apa yang Datuk Seri katakan tadi, walaupun terlambat, tapi kita berharap bahawa di bawah kerajaan semasa ini, kalau Menteri Komunikasi mendengar perbualan kita sekarang ini, saya berharap beliau harus mewujudkan balik jawatankuasa ini dan memikirkan balik untuk melaksanakan majlis ataupun Dewan Pers di Indonesia. Begitu juga di India pun ada media council dia. Begitu juga di Britain dia ada commission dia untuk melihat kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh pihak media itu sendiri. Okey, terima kasih Dato' Zaini Hassan. Kita di penghujung sebenarnya. Saya masih nak peruntukkan sekurang-kurangnya 1 minit lah kepada Dato' Seri Azman Ujang. Kita hampir-hampir melangkah ke tahun baru 2023. Tetapi yalah, imbasan tahun 2022 itu banyak sebenarnya. Mencetuskan berita-berita yang dianggap menarik, berita-berita yang dianggap sensasi, berita-berita tragedi yang pun ada. Jadi mungkin harapan Datuk Seri sendiri sebagai pengamal media yang veteran, yang begitu lama, begitu berpengalaman, seruan Datuk Seri kepada media-media, kepada mereka yang terlibat dan bertugas dalam media khususnya. Seruan saya ialah mengekalkan prestasi yang mantap lah,
Seperti yang saya kata lebih awal tadi, saya mau melihat kualiti media ditingkatkan lah. Mungkin kita berhadapan dengan generasi muda yang tidak begitu gairah tentang profesionalisme dan sebagainya, dan saya mahu mereka mencontohi wartawan veteran dan sebagainya, supaya kekalkan standard media tu ataupun pertingkatkan lagi lah. Dan di kebanyakan profession di negara kita ni kita nampak penurunan lah. Mungkin perolehan generasi dan sebagainya kan. So kekalkan kualiti itu yang penting dia. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang. Terima kasih tentunya kepada rakan kita yang berbahagia Datuk Zaini Hassan, walaupun sehinggalah ke saat-saat terakhir baru dapat melihat wajah Datuk Zaini Hassan, tetapi sekurang-kurangnya tak apalah, kita berpuas hati. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pandangan dan juga pendapat, dan kita harap ini mungkin akan memberikan satu inspirasi sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam media itu sendiri untuk berusaha lebih gigih lagi dalam meletakkan profesional sebagai wartawan, sebagai pemberita biasa, sebagai editor dan sebagainya. Apatah lagi kalau muncul di TV itu pun kita harap mereka akan menunjukkan kualiti yang kita harapkan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga licin. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah seperti yang selalu dan sentiasa kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.